Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan termasuk di salah satu raudhah min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah, yang mana pihak Zakat Pulau Pinang di dalam kempen bulan-bulan zakat bagi negeri Pulau Pinang pada tahun 2020 ini, yang kita bermula pada bulan September hinggalah Disember ini. Dan hari ini insya-Allah kita akan berlangsungnya forum perdana secara online di dalam Facebook Zakat Pulau Pinang. Boleh sidang penonton melihat di dalamnya, dan juga boleh share kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan insya-Allah mudah-mudahan tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini iaitu di sini bukan di sana. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah jua, walaupun di dalam keadaan kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemik COVID-19 ni, majlis ilmu ataupun dakwah kita masih kita perlu teruskan, sebab dakwah kita ni sehinggalah ke ajal kita, untuk kita seru kepada umat-umat manusia ini. Mudah-mudahan mereka dapat menerima Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini alhamdulillah kita berada bersama-sama dengan dua ilmuwan yang terkenal, dua ilmu yang cukup hebat menyampaikan dakwah-dakwah mereka di negara kita, khususnya Malaysia ini. Dan kita Zakat Pulau Pinang pada hari ini sangat betul kerana dapat bersama-sama dengan dua ilmuwan yang akan mengupas berkaitan dengan tajuk di sini bukan di sana. Dan bersama-sama dengan saya pada pagi ini, alhamdulillah, sahibul fadilah Dr. Farid Ravi bin Abdullah, yang tak perlu lagi saya nak perkenalkan kepada sidang penonton sekalian. Begitu juga dengan panelis kita yang tidak asing juga, iaitu Al-Fadil Ustaz Zuramli M. Razali, yang rata-rata keluar daripada melalui kaca-kaca TV kita juga di seluruh Malaysia ini, insya-Allah. Jadi bagi meneruskan usaha yang murni kita pada pagi ini, insya-Allah, saya teruskan bagi pihak Zakat Pulau Pinang dulu mengucapkan banyak terima kasih kepada dua panelis kita yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Dan saya mohon juga kepada rakan-rakan penonton yang mengikuti rancangan kita ni untuk beri komen, dan seandainya ada persoalan-persoalan yang ingin diajukan, boleh terus menulis ataupun menaiknya di dalam web ni, dan insya-Allah kita akan menjawab soalan tersebut di akhir program ni, insya-Allah. Saya nak teruskan kepada soalan yang pertama ni, kepada Suri Fadilah Dr. Farid Ravi bin Abdullah, yang mana berkaitan dengan zakat ini, Doktor. Maka saya ingin minta sedikit mukadimah berkaitan dengan zakat ini, dan juga kita nak melihat juga bagaimana zakat dan juga keseimbangan ekonomi dalam keadaan kita sekarang ini. Jadi saya
mempersilakan Al-Fadilah Dr. Farid Aziz bin Abdullah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Terima kasih kepada Yang Ustaz Haji Azhari bin Haji Ahmad, pengurus bahagian dakwah am Zakat Pulau Pinang, yang saya kasihi Al-Fadil Ustaz Zul Ramli bin Mat Razali, dan juga kepada, tidak lupa kepada Ustaz Zakat Pulau Pinang ataupun Zakat Pulau Pinang yang telah memberi saya peluang untuk berkongsi ilmu ataupun beberapa sharing dengan zakat Pulau Pinang. Pertamanya kita semua tahu zakat ini termasuk dalam rukun Islam yang wajib. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamatis salah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait, man istata' ilaihi sabila. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Islam itu dibina atas 5 dasar, 5 rukun. Pertama sekali, syahadatu an la ilaha illallah, tiada Tuhan berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian kita disuruh solat 5 waktu sehari semalam, dan seterusnya kita disuruh keluarkan zakat, dan kemudian kita disuruh puasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi mereka yang mampu sampai ke sana. Jadi secara dasarnya zakat menjadi rukun Islam yang terpenting. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, bukan 1-2 ayat yang membincangkan dan membicarakan mengenai kefarduan zakat. Contohnya surah Al-Baqarah, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ketiga jelas Allah Taala sebut alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka yang beriman kepada perkara ghaib, menunaikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Jadi kebanyakan ahli tafsir termasuk Ibnu Ashur, Fakhruddin Ar-Razi mengkategorikan infak sebahagian harta dalam ayat itu ialah membawa maksud zakat. So setelah kita difardukan menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, kita difardukan supaya kita keluarkan zakat. Jadi solat itu adalah zakat badan kita. Badan kita perlu membayar zakat. Badan saya bayar zakat 1 hari 5 waktu. So sebagai tanda syukur, terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu saya solat. Saya bawa badan saya ini untuk rukuk dan sujud. Jadi ini yang saya perlu tunaikan atas kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Dia termasuk dalam zakat badan. Zakat harta ialah 2/5 daripada pendapatan kita yang diwajibkan zakat, yang diterima kelak oleh 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh Al-Quran Al-Karim. Asnaf yang paling besar, 3 asnaf yang besar yang mendominasi perolehan zakat ini: fakir miskin, fisabilillah, dan mu'allaf. Yang selain riqab, kemudian asnaf-asnaf yang lain, dia tidaklah besar agihannya berbanding dengan 3 asnaf ini, iaitu fakir miskin, fisabilillah, dan juga mu'allaf. Jadi zakat yang kita keluarkan ini adalah tanggungjawab kita sebagai sosial, tanggungjawab kepada masyarakat di luar sana yang akan mendapat manfaat daripada zakat yang kita keluarkan. Allah yang beri saya harta, Allah yang bagi saya wang ringgit, Allah yang bagi saya kedudukan, Allah yang bolehkan saya bekerja dan saya manfaatkan segala sumber alam, kemudian saya dapat rezeki, dan rezeki itu perlu kepada pembayaran zakat, iaitu 2.5% yang saya keluarkan.
Jadi jumhur ulama bersepakat bahawa kefarduan zakat tidak boleh diingkari. Wajib setiap orang Islam yang cukup nasab, cukup haul mengeluarkan zakat mengikut kiraan. Sebab itu orang Islam dia mesti sentiasa update taksiran zakat. Ustaz Azhari, Ya. kita perlu kempen besar-besaran supaya orang Islam setiap tahun dia update taksiran zakat. Kita akan update punya cukai pendapatan melalui LHDN dan kita juga kena update kita punya taksiran zakat. Simple aja Ustaz Azhari. Kalau Allah fardukan saya solat, bila Allah fardukan saya solat 5 waktu sehari semalam, boleh tak, contoh saya ambil contoh, Allah fardukan saya solat zuhur 4 rakaat. Sebagai seorang yang mukim, saya kena tunaikan solat 4 rakaat. Boleh tak saya tunaikan solat zuhur 3 rakaat, Ustaz? Oh, mana boleh. Cukup lah. No compromise. Tidak boleh dikompromi rakaat solat. Zakat 2.5% juga adalah ketetapan daripada Allah. No compromise. Tak boleh nak dikompromi. Kalau solat zuhur 4 rakaat tak boleh jadi 3 rakaat, maka zakat saya kalau tahun ini 1,000, saya tak boleh bayar 700 atau 955 ringgit atau 970 ringgit. Saya mesti bayar 1,000 ringgit. Sebab dia mesti mengikut taksiran yang betul. Jadinya umat Islam hari ini perlu disedarkan kewajipan berzakat kepada pusat-pusat zakat yang berautoriti supaya manfaatnya dapat disampaikan kepada mereka yang kita kategorikan sebagai asnaf. Jadi dia tidak orang Islam mesti melihat ini sebagai satu tanggungjawab sosial dalam kita hidup bermasyarakat. Orang yang paling dahsyat ni, iaitu orang yang paling dahsyat saya nak kata macam mana ya? Saya nak kata macam ni Ustaz. Biasanya pencuri ni akan mencuri di rumah orang miskin ke orang kaya? Orang kaya lah. Orang kaya. Sebab dia orang kaya dia banyak. Betul kan? Baik. Orang yang tidak membayar zakat adalah umpama orang kaya yang merompak orang miskin. Ya, betul. Ya, betul. Betul. Dalam dia miskin, kau rompak lagi hak dia. Jadi orang Islam perlu tampil dan juga perlu buat pentaksiran dan membayar zakat supaya manfaatnya sampai kepada asnaf yang kita sebutkan. Ada kajian yang saya baca, umat Islam di negara ini baru 40 ke 45% bayar zakat. So kita ada 55 90% yang masih lagi kurang kesedaran mereka dalam membayar zakat. Lebih-lebih lagi bila kita kata syarikat-syarikat orang Islam atau Bumi Putra yang berdaftar, juga jumlah yang bayar zakat agak mengecewakan. Ya, betul. Ustaz, ini sebagai mukadimah, saya kembalikan balik pada Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Farid Rabi di atas ulasan ataupun mukadimah yang disampaikan tadi. Dan kalau kita melihat bagaimana orang-orang kaya ni, seandainya mereka tidak mengeluarkan zakat, dah tentulah mereka mencuri harta orang miskin. Tu menarik tu, ayat tu, Dr. Farid. Dan memang pun kalau kita lihat dari segi persen pembayaran zakat pun, kalau kita di Pulau Pinang ni, kita ada lebih kurang 600,000 umat Islam. Tetapi yang membayar zakat di zakat Pulau Pinang ni masih baru lebih kurang 17 ke 18% saja. Untuk makluman Doktor dan juga Ustaz Zul. Baik, saya nak beralih kepada Sohibul Fadil Ustaz Zul Ramli untuk menjawab satu soalan ini. Maknanya
kalau kita melihat sejauh mana kelebihan atau keutamaan atau perkara-perkara baik yang akan wujudlah apabila kita mengeluarkan zakat. Dan bila kita keluarkan zakat tersebut, kita keluarkan kepada amil ataupun institusi yang dilantik oleh ulil amri. Khususnya di setiap negeri memang ada institusi zakat yang dilantik oleh ulil amri ni ataupun pemerintah di negeri masing-masing ni. Kalau di Pulau Pinang, kita di zakat Pulau Pinang lah. Bagaimana kelebihan ataupun keutamaan perlunya untuk kita nak membayar zakat kepada amil ataupun institusi zakat yang dilantik ni. Tafadhal masykurah Ustaz Zul. Baik, Masya Allah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azhari, ya. Orang Penang Ustaz ya, yang tutur katanya Allah Akbar, ya. Tersusun ya. Sejuk hati tengok ya. Masya Allah ya. Kemudian keduanya Al-Fadhil Dr. Ustaz Farid Ravi ya. Allahu Akbar. Baru rasa nak duduk selesa, tiba-tiba Ustaz Farid Ravi bagi ayat power, terus rasa macam Allah Rabbi ya. Rupanya ramai penyamun, pencuri-pencuri hak kita duk tengok dalam TV, duk rasa orang pencuri kan. Sedar tak sedar rupanya kita pencuri ya. Dan kita curi itu, kalau curi orang kaya tak apa, ni curi pada orang miskin ya. Allah Akbar. Dengan Robin Hood pun kita kalah kan. Robin Hood dia orang kaya, dia bagi orang miskin. Ini orang tak bayar zakat. Ustaz Farid Ravi dah bagi ayat power, rasa tak kerti nak cakap dah ya. Bahawa kita tanpa sedar duduk di atas sofa ya, duduk di bawah aircon. Rupanya hang ni dahsyat ya. Allahu Akbar ya. Baik, Ustaz, ana mohon izin memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Az-Zahri, Al-Fadhil Dr. Ustaz Farid Ravi, dan kemudian kepada staf rakan-rakan kita di Zakat, dan pastinya ya, yang rakan-rakan yang sedang menonton ya, para pencinta ilmu, para pencinta kebenaran, para mereka yang sanggup memperuntukkan masa seperti yang Ustaz Azhari sebutkan tadi, berada dalam taman syurga ya. Baik, setelah kita masuk pada perbincangan, dan saya faham bahawa setiap kita, dan saya pun tengok lalu kat bawah kita ni kan, Masya Allah ya, rupanya program Tafaqquh Fiddin ni berjalan terus Ustaz ya, di zakat ni ya, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis saya tengok ya. Lepas tu program Mai Amil Cerita hari-hari no. Jadi program Mai Amil Cerita ni orang utara faham kot, belah-belah sini ni dia Mai apa ni kan. .com Mai boleh ha. Okey, jadi saya lihat ya, dalam saya menambah berkat doa daripada doa Al-Fadhil Dr. Ustaz Farid Ravi sebentar tadi, kita tambah dengan doa untuk saya terutamanya, Allah ma'allimni wa yanfa'uni ya, Allah ma'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma ya. Sebab bila saya dengar dan meneliti kepada apa yang Al-Fadhil Dr. Ustaz Farid Ravi sebut, dan kemudian soalan kedua, maka fahamlah kita bahawa sekarang ni otak kita ni, akal kita ni, ataupun minda kita ni, insya-Allah pada perbincangan kita pada hari ni dia akan gerakkan dua benda ya dalam minda kita. Sebab minda kita ni dia ada tool-tool dia. Allah jadikan keajaiban kepada minda kita. Maka ada dua benda yang minda kita nak tangkap bangkit pada ketika ini ya. Yang pertama saya kira adalah kesedaran. Ya, itu keperluan minda. Minda perlu disedarkan. Contoh tadilah Ustaz Farid dah bagi dah satu benda yang saya kira membangunkan, menyedarkan daripada tidur kita. Tidur sebab tak bayar zakat, tidur sebab tak pernah nak peduli orang, tidur. Okey, baik. Dan kemudian bila kita dah sedar, kita perlu faham ya. Bila kita sedar, kita perlu faham. Jadi alhamdulillah saya kira perbincangan kita ni, skop perbincangan kita ini sesuatu benda yang sangat pentingnya kerana dia melibatkan soal teras agama,
tiang agama. Tadi Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Ravi pun telah membacakan hadis Nabi SAW. Apatah lagi yang kita nak bincangkan ini, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW tentang gambaran perintah Allah faridah, ya. Fardu-fardu yang Allah bagi kepada manusia ni sebenarnya kalau dia nak pecah dalam hadis Nabi bagi tahu ada 10 bahagian. Ya. 9/10 adalah soal rezeki, soal harta, ya. Maknanya 1/10 saja sebenarnya yang selain daripada soal harta. Maknanya kalau kita nak bincang, kesedaran kita pada hari ini adalah tentang 9/10 daripada kewajipan yang Allah bagi pada kita. Dan kemudian kita tahu di hari kiamat nanti, ya, dalam hadis juga menyebutkan bahawa kaki kita takkan berganjak. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, takkan berganjak kaki seorang anak Adam pada hari kiamat. Soalan tentang harta dua, ya, soalan tentang harta dua, ya. Tadi dinyatakan bahawa tentang 9/10. Ini juga dalam, kita tengok dalam Sahih Muslim, kita tengok Abu Dawud, ya, menceritakan tentang perkara tersebut, yang menceritakan tentang bahawa tak akan bergerak kaki anak Adam ini. Dan bila soal harta, dua soalan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana dia dapat. Tak selesai soalan itu, ya. Kamu kerja pukul berapa, pergi pukul berapa, buat apa. Tetapi soalan yang besar lepas itu adalah ke mana kamu belanjakan, ya. Baik. Dalam kita nak membina kesedaran dan kefahaman dalam konteks zakat, ya. Ini tadi alhamdulillah sedar nak berzakat, tetapi datang soalan lepas tu adalah ke mana aku nak berzakat. Baik. Oleh kerana zakat adalah ibadah. Ini pasti. Ya, zakat bukan peraturan manusia. Ya, lembaga zakat pelaksana sahaja, ya, pelaksana kepada bagaimana umat untuk dapat melaksanakan ibadah. Baik, prinsip ibadah, ya, ini saya harap ini soal kesedaran dan kefahaman yang kita nak kena bina dalam kita. Prinsip ibadah, ya, adalah kita buat apa yang Allah suka, apa kita suka. Ya. Ibadah adalah kita akan berbakti kepada Allah ataupun taat kepada Allah, dan ibadah itu ialah apa yang maka Allah Subhanahu Wa Taala apabila suka sesuatu ibadah, maka Allah transferkan kefahaman untuk kita dengan cara sawab atau pahala. Ya, dan Allah jelaskan lagi dengan syurga. Tetapi kesimpulan yang pertama kita nak ambil adalah bahawa bila sebut ibadah, okey, sekarang ni aku nak bayar zakat. Alhamdulillah, kita dah sedar kita nak bayar zakat sekarang ni. Baik, ke mana saya nak bagi zakat? Kita kena tanya Allah, wahai Allah, mana kau lebih suka wahai Allah? Aku nak bayar sendiri atau aku nak bayar kepada amil? Sebab ibadah bukan kita suka. Sebab hari ni orang bercakap dia suka. Sebab tu dia boleh tulis, saya suka nak bayar kat orang ni, saya berkenan nak bayar kat orang tu. Dia lupa bahawa ibadah adalah hak Allah walaupun bagi pada asnaf. Dia bukan hak asnaf, dia adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Al-Fadhil Ustaz kata Allah gunakan wa mimma razaqnahum. Ya, bukan rezeki yang datang daripada orang, daripada kami. Sebab tu bila keluar tersebut adalah hak Allah. Dan bila dia adalah hak Allah, bukan hak asnaf. Jadi sebab tu bila kita tak perasan benda ini, kita fikir aku yang suka bagi. Aku suka bagi, aku punya pasal lah. Aku nak bagi mana, aku punya pasal lah. Kita telah langgar, ya, prinsip ibadah. Prinsip ibadah, darjat ketakwaan seseorang ialah apabila dia tanya, wahai Allah, apa yang kau paling suka wahai Allah? Wahai Allah, apa yang kau paling suka wahai Allah? Pada saat bertemu suka kita dan suka Allah, itulah dia hakikat takwa. Bila Allah suka, kita tak suka, tapi kita buat, belum lagi sampai ke derajat tinggi dalam ketakwaan. Jadi sebab tu orang beriman, ya, orang beriman yang sebenar, dia akan tanya, aku nak bayar zakat, tetapi bukan, zakat ni rupanya hak Allah, bukan hak asnaf. Walaupun memang tadi alhamdulillah mula saya suka sangat Dr. Farid Ravi pendek je cakap, tapi
punch dia punya ilmu dia keluar satu. Makna panduan terus dapat saja ya. Daripada 8 asnaf, 3 paling utama, yang itu semua masya-Allah. Tetapi kita tahu bahawa dia adalah hak Allah. Bila kita tahu yang dia adalah hak Allah, maka kita kena tanya Allah, ya, kita kena tanya Allah, wahai Allah, aku sekarang dah ada duit nak bayar zakat ni. Kemana duit ni? Sebab ini duit hak engkau wahai Allah, dan sebagai ibadah syukur alhamdulillah engkau bagi aku rezeki, maka dengan sebab tu aku nak bagi kepada asnaf. Tetapi kepada siapa wahai Allah? Jadi tentulah kita tak boleh connect Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada pula nanti jadilah ayah pin yang lain. Oh, ana baru kontak Allah. Allah bagi tahu kena bagi si fulan bin si fulan. Itu dah sah-sah ajaran sesat kan. Tetapi macam mana kita tahu? Kita tahu pada perbuatan Nabi. Baik Nabi Rasul yang menganggap bahawa para amil adalah Rasul kepada Rasul. Ya, sebab tu dalam banyak hadis apabila respon orang bertanya kepada Nabi tentang bagaimana zakat, istilah mereka adalah rasulik. Ya, rasul kepada utusan kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi saya duduk depan ni Ustaz Farid, doktor, kita depan dengan Ustaz Zahari ni sebenarnya risau juga kan. Kita sedang bercakap dengan Rasulillah kan. Ya, jadi orang zakat ni tanpa sedar rupanya utusan kepada utusan Rasulullah. Utusan kepada utusan Allah kan. Jadi sebab tu tadi kita pun kena baca panjang sikit doa ni doktor kan. Jadi untuk kita tahu bagaimana apa yang Allah suka tentang zakat itu, hak Allah itu, maka Nabi SAW dalam perjuangan Nabi, ni perjuangan ya, bukan sekadar sesuatu yang orang kata Nabi buat secara hobi saja dalam zakat ni, bagi tahu dalam bentuk, tetapi Nabi bentukkan setiap Rasulillah, setiap utusan kepada utusan Allah tu yang dipesan apa dia? Untuk supaya mereka beriman kepada Allah. Kamu pergi sana, minta manusia beriman kepada Allah. Kemudian bila mereka dah beriman, mereka minta untuk mereka itu menunaikan solat. Kemudian ambillah, nampak Nabi gunakan kalimah ambillah. Nabi tak kata suruhlah mereka kaya bagi harta, tak. Nabi kata ambil harta daripada kalangan orang kaya dan kamu agihkan kepada orang miskin. Maknanya perjuangan Nabi ni nak bagi tahu bahawa bukan sekadar bayar zakat. Ya, bukan sekadar kesedaran untuk jom kita bayar zakat. Tak, sekarang kita tanya Nabi, wahai Nabi, aku ada harta wahai Nabi, dan kemudian harta ni ke mana aku nak bagikan, walaupun kita tahu pada asnaf tersebut. Maka Nabi SAW memberi pesan kepada utusan Nabi, para gubernur yang dihantar oleh Nabi SAW supaya mereka itu mengambil harta. Dalam Al-Quran Al-Karim menyebutkan perkara ini, mengambil harta dan kemudian harta tersebut si amil yang dilantik oleh ulul amri. Dalam konteks tadi Nabi adalah ulul amri. Dan pada ketika itu diagihkan kepada orang fakir. Jadi kita tahu bahawa, dan kalau kita tengok dalam sahih, kita baca dalam kitab bab hadis sunan tentang zakat, Nabi SAW adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka dia mengeluarkan setiap tahun zakat dia kepada sultan, maknanya siapa yang berkuasa dan memerintah. Dan inilah yang tak perlu kita syarahkanlah ya, bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman Al-Affan ya, dan jumhur di kalangan alamah para sahabat. Mana alamah para sahabat maknanya yang alim mengeluarkan fatwa di kalangan para sahabat, memberitahu bahawa harta itu diambil dan diberikan oleh amil, dan amil lah yang kemudian mengagihkan pada ketika itu ya. Baik, apa pastinya? Baik, kalau orang yang kata okey, aku ada duit sekarang, maka alhamdulillah cara yang terbaik. Mungkin sebab ya manusia, kita tak boleh nak hentikan manusia dia bercakap, sebab manusia tu definisinya adalah hayawanun natiq ya. Kita tak boleh stop mulut manusia, setiap manusia akan bercakap ya. Saya tak tahu, manusia mungkin setengah manusia akan maut mungkin kalau tiba-tiba dia tak boleh bercakap. Dan walaupun dia tahu atau tak tahu tentang satu perkara, tetapi dia rasa bahawa ada responsible untuk dia bercakap. Dan akhirnya tanpa dia sedar, antara yang dicakap-cakapkan adalah benda yang dia tak tahu atau separuh tahu tentang pengagihan zakat sebagai contoh. Kemudian tanpa dia sedar bahawa ianya ya memberi impact. Boleh ke? Apa Ustaz? Okey Ustaz, okey.
Ustaz Azhari ke pakai timing cara macam tu? Tak. Okey. Boleh. Teruskan dulu Ustaz. Teruskan. Dr. Farid tadi dia tak bagi taklimat kat kita no. Kalau tiba lebih masa dia keluar bunyi buzzer ke lebih masa kan? Tak belum. Kira boleh sikit. Teruskan dulu. Baik, sehingga kalau saya tengok di ujung lah, okey lah, maknanya biasalah kalau musabakah Dr. Farid Rabi dia tahulah sebab dia jaga, dia juri kan, dia hakim kan. Lagi kalau penjaga masa tu dia bagi buzzer sekali tu, hang ngaji lagi, hang punya tarik tinggi mana pun potong markah. Jadi nampaknya bagi buzzer tu saya nak kena berhenti lah. Jadi saya nak habiskan ya insya-Allah ya. Sebab saya kira bahkan majlis fatwa kebangsaan dah memutuskan tentang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh ke? Ustaz dah keluar dah, Ustaz Azhari. Dia masuk balik ya. Tinggal kita keluar Ustaz. Allah. Ana salah cakap apa dia Datuk? Ana salah cakap bengali ya tadi ya. Kita niat nak jawab soalan, tiba-tiba cakap salah sampai Ustaz Zahari tinggalkan kita. Apa nak jadi kita ni, forum kita ni ya. Dah Ustaz, minta maaf. Ada masalah sikit rupanya. Dah okey dah ya? Ustaz dengar tak? Ustaz dengar tak? Okey. Dah Kami dengan saya dengan Dr. Fad dah dengarkan dah, kami macam apalah kami salah diorang ni kan. Minta maaf bagi baik sebagai InsyaAllah teruskan. Dia berkata Apex pun masa meeting canggih tu pun kadang-kadang dia ada juga dia punya lagi dia tu kan. Jadi kita belah ni saya tak apa takut, tak ada apa, insyaAllah saya yakin kawan-kawan kita yang menonton ni pun orang baik-baik kan, benda yang kecil-kecil salah teknikal kan. Kalau salah dari segi hujah apa yang tu memang kena tegur dengan cepatlah dan jangan maafkan. Tapi kalau soal-soal teknikal saya kira insya-Allah kita tolerate je saya. Baik, sebagai pengakhir pusingan ni Ustaz, kita tahu Majlis Fatwa Kebangsaan ya menjelaskan kepada umat bahawa sebenarnya kedudukan zakat itu perlu benar beri kepada amil yang dilantik oleh ulul amri ya. Itu memudahkan, maknanya supaya kita nak tahu ni ibadah yang saya ulang balik dan Allah suka kalau kita buat macam tu kan. Dan majlis fatwa tentunya bukan saja duduk-duduk sembang kedai kopi dan buat keputusan ya. Kalau kita baca kepada semua perkataan-perkataan daripada kibar al-ulama, daripada jumhur ulama ya. Kalau kita ambil dalam mazhab Syafi'i, kita turun kepada Imam Nawawi ya, bahasanya sama, penekanannya sama. Maknanya mesejnya sama, ialah bahawa aku nak keluar zakat sekarang, terbaik adalah kita hantar ke lembaga zakat Penang. Itu je. Maknanya simple ya. Bahkan dalam Sunan Abu Dawud ya, sahih. Dalam Sunan Abu Dawud saya bacakan mafhum daripada hadis yang sampai daripada An-Jabir ibn Atiq ya, An-Jabir ibn Atiq ya. Yang akan datang, kata Nabi SAW, akan datang di hadapan kamu kelak para petugas zakat yang dimarahi. Ni dah berlaku nampaknya ya. Maknanya orang yang tu dia menulis macam-macam kan. Kemudian maka Nabi berpesan, oleh itu
apabila mereka datang kepada kamu. Maksudnya pesan Nabi ketika kita dengar orang duk marah, orang duk mengata macam-macam ya. Nabi pesan, oleh itu apabila mereka datang kepada kamu, sambutlah mereka dan berilah kesempatan mereka untuk melakukan tugas. Ya. Kalau mereka jujur, maknanya Nabi kata mereka laksanakan tugas, maknanya bantu dan sokong mereka. Sekiranya mereka jujur, mereka akan mendapat pahala di sisi Allah. Sebalik kalau mereka zalim, mereka yang berdosa, kata Nabi, bukan dosa kamu. Mereka akan berdosa. Dan ini yang akhir sekali, Nabi menyebut sesungguhnya kesempurnaan zakat kamu. Ya, saya ulang sekali lagi, saya harap saya perlahan sikit. Sesungguhnya kesempurnaan zakat kamu adalah kerana kerelaan mereka dan mereka mendoakan kamu. Fa inna tamama zakatikum ridahum. Ya, Nabi sebut fa inna tamama zakatikum ridahum. Sesungguhnya sempurna zakat kamu itu dengan keredaan mereka, yakni orang yang memungut zakat. Jadi masya-Allah, saya kira Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya rasa waktu terbaik serah balik pada Ustaz Azhari lah. Okey, Fadil Ustaz Zul, terima kasih banyak atas pencerahan tadi tu. Alhamdulillah banyak maklumat ataupun nasihat atau pengisian yang telah disebut oleh Fadil Ustaz Zul tadi tu. Bagaimana petugas-petugas zakat ni Nabi SAW pun dah pesan kan, maknanya jangan dimarahi kan? Kalau kita marah kepada petugas-petugas zakat ni, nanti mereka merajuk, jenuh susah pula nak cari amil pula, nak buat kerja macam mana kan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Zul. Minta maaf sekali kepada sidang penonton yang mengikuti program kita di luar sana kerana ada sedikit masalah tadi. Dan kita teruskan lagi perjalanan kita pagi ini dengan saya nak beralih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Ravi untuk soalan yang seterusnya daripada kita, iaitu kita mengetahui bagaimana di setiap negeri di dalam Malaysia ni dia mempunyai institusi zakat ataupun amil-amil yang dilantik oleh ulil amri di negeri masing-masing. Dan walaupun kita lihat di Malaysia ni semua negeri ada amil-amil yang tersendiri, kita lihat fakir ataupun golongan miskin masih lagi wujud, masih lagi ada. Mana masyarakat yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin ni masih lagi wujud. Tidakkah kita merasakan bahawa sepatutnya bila dah ada amil, maka tiada lagi lah golongan fakir dan miskin ini. Jadi minta Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Ravi kupaskan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Azhari. Kembali kepada Ustaz bila kita bercakap amil dapat 1/8 daripada zakat. Suara saya memantul balik. Dia macam ada suara saya macam memantul balik. Dia macam memantul. Dia macam memantul kan? Okey ke? Mungkin kita saya dengan Ustaz Azhari kena mute. Okey, cantik. Jadi siapa-siapa nak cakap angkat tangan dia lagi. Kembali balik, maksudnya amil, soalan Ustaz Azhari, kita ada amil di setiap Korea, setiap mukim, setiap daerah kita ada amil. So tanggungjawab amil ialah mengenal pasti fakir miskin, dan dia kena sentiasa update
data yang ada pada dia, jumlah fakir miskin, dan juga sekiranya ada penambahan asnaf-asnaf yang lain, dia jadi mediator, jadi orang tengah untuk menyampaikan maklumat kepada pihak zakat. Ini kerja amil. Amil kena proaktif. Amil tidak boleh tunggu fakir miskin datang jumpa dia dan isi borang. Dia pegang borang, tunggu dekat rumah. Jadi bukan itu sifat amil. Kalau Ustaz, dengar betul-betul Ustaz, ini agak, pendapat saya agak radikal. Sekiranya amil ini duduk saja di pejabat tanpa mencari asnaf, maka perlu dipertimbangkan dari sudut 1/8 untuk dia. Mungkin dia akan dapat lebih rendah daripada 1/8 sebab kerja amil cari asnaf. Cari asnaf. Dan kenal pasti di Korea, pergi ke masjid, pergi ke surau, jumpa dengan nazir masjid, pengurusi surau, persatuan penduduk, sentiasa ada komunikasi dengan mereka, sentiasa ada ziarah menziarahi, sentiasa update status. Ini kerja amil. Kalau duduk saja di pejabat, dia tak cari asnaf, maka dia bukan seorang amil seperti mana yang diistilahkan oleh Al-Quran. Saya berharap semua amil faham. Kerja amil, sebab dia dapat 1/8, sama, equal dengan asnaf-asnaf yang lain. Bermaksud dia ada tanggungjawab yang besar. Ada tanggungjawab yang besar. So, kalau sentiasa diupdate maklumat melalui agensi-agensi yang ada di mukim di daerah, di Korea, melalui persatuan penduduk, masjid, surau dan sebagainya. Jadi sentiasa lah dekat update. Bila sentiasa update, jadi pusat zakat ataupun zakat Pulau Pinang, pusat-pusat zakat ni akan sentiasa akan update jumlah fakir miskin. Boleh juga, boleh jadi satu-satu Korea itu dia tahun lepas dia fakir, tahun ni tak fakir miskin dah. Boleh jadi tahun lepas dia ni dapat termasuk dalam senarai penerima bantuan. Tahun ni belum tentu dia masuk dalam kategori yang sama. So siapa nak ambil maklumat? Jangan sampai orang tu dah keluar daripada asnaf, masih lagi dia mendapat bantuan. Sebab puncanya kita tak update maklumat. Ini juga akan menjadikan suasana tidak selesa di kalangan masyarakat. Dan golongan asnaf ini akan kata, dia dah senang tapi dia masih lagi dapat bantuan. Saya susah, saya tak dapat lagi bantuan. Perkara ini boleh menjadikan institusi zakat itu akan dilihat dengan pandangan yang prejudis oleh pihak-pihak tertentu. Kena pula ada kumpulan-kumpulan tertentu ini sentiasa mencari salah pihak zakat, salah pihak-pihak institusi agama. Jadi yang ni akan jadi weapon, akan jadi senjata untuk mereka memburukkan lagi institusi zakat. So bagi saya, amil kena bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengenal pasti. Yang keduanya, agensi-agensi yang ada kena bekerjasama dengan pusat zakat supaya maklumat yang sahih sampai. Baik, kenapa masih ada lagi? Kenapa masih? Jadi kita punya persoalan adalah bila dah ada amil Ustaz, kenapa ada fakir miskin? Bukankah kita tak boleh letakkan bahawa dengan adanya amil ni selesai masalah fakir miskin? Tak, amil ini dia jadi mediator orang tengah aja. Cumanya yang perlu kita lihat adalah bahawa bagaimana amil ini dapat meletakkan asas-asas yang penting di dalam proses mengeluarkan asnaf ini daripada penerima zakat kepada pembayar zakat. So amil, saya rasa pusat zakat keseluruhannya yang kutip zakat daripada pengurus teratas sampailah kepada yang kerani di pejabat zakat, semua itu termasuk dalam asnaf. Termasuk dalam anak amil. Betul Ustaz Azhari kan? Jadinya kita kena merancang untuk mengeluarkan asnaf-asnaf ini daripada terus bergantung kepada pusat zakat, kepada independen.
So apa strategi? Saya yakin Pusat Zakat Pulau Pinang ada banyak strategi. Cuma strategi-strategi ini perlu kepada pelaksanaan yang berperingkat supaya asnaf ini boleh dikeluarkan. Saya ambil contoh Ustaz, mu'alaf. Saya ambil asnaf, mu'alaf. Ada setengah negeri meletakkan mu'alaf ini 5 tahun. Ada setengah negeri dia tak letakkan had 5 tahun. Ada letak 3 tahun. Jadi ikut fatwa negeri masing-masing. Macam di Selangor, kita menetapkan bahawa mu'alaf ini 5 tahun. 5 tahun itu adalah bermula daripada tahun dia mula mengikuti kelas pengajian yang dianjurkan oleh Pusat Zakat atau Lembaga Zakat Selangor. Maksudnya, katakan si Fulan, katakan kita kata John masuk Islam tahun 2000. Tahun 2000 dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia tak pergi kelas. Dia belajar sendiri. Sampai 2015, dia masuk 2000 sampai 2010, kita ambil 2010. Bila sampai 2010, tahun 2010 timbul kesedaran masuk kelas. So counting start daripada 2010. 2010 sampai 2015 dia dikategorikan sebagai asnaf mu'alaf dan dia layak mendapat bantuan. Sebab kita nak keluarkan asnaf mu'alaf ini adalah berdasarkan kepada ilmu. Bila lepas 5 tahun, kita conduct dia, kita bantu dia, sediakan bantuan pembelajaran, bantuan pembangunan, apa pembangunan kita boleh bagi dari sudut soft skill, modal untuk dia berniaga. Semua ni dalam tempoh 5 tahun. Lepas 5 tahun dia keluar, masih lagi dia susah, dia masuk dalam asnaf fakir miskin. Jadi yang saya sebutkan ini adalah contoh bahawa bagaimana pusat zakat ataupun agensi-agensi zakat perlu ada modul untuk mengeluarkan golongan asnaf ini daripada terus menjadi golongan penerima bantuan. Ustaz, kita semua dengar kan Ustaz? Kita semua biasa baca. Zaman Omar bin Al-Khattab ni tak ada betul tak? Zaman Omar bin Al-Khattab, Ustaz Azhari, zaman Omar bin Al-Khattab, kita kata tak ada penerima zakat. Sehingga Omar belanja duit itu untuk menikahkan fakir miskin, menikahkan anak-anak bujang. Omar bin Abdul Aziz ke Omar bin Al-Khattab? Omar bin Abdul Aziz. Baik, Omar bin Aziz. Soalan saya Ustaz, betulkah zaman Omar bin Abdul Aziz tak ada fakir miskin sehingga tak ada penerima zakat? Tidak begitu Ustaz. Tidak begitu. Zaman itu masih kaum muslimin zaman Omar bin Abdul Aziz telah menjadi umat Islam yang merasakan bahawa berdiri di atas kaki sendiri itu adalah lebih aula daripada menjadi orang yang mendapat bantuan. Ramai saja fakir miskin, tapi bila nak disampaikan dia kata tak, aku miskin tapi aku boleh independen, aku boleh cari rezeki sendiri. Aku boleh kerja lagi. No. Sebab dia merasakan bahawa mungkin ada orang yang lebih layak dapat bantuan zakat. Macam mana kita nak lahirkan masyarakat macam tu Ustaz? Kalau yang itu ada, kita akan dapat lihat reduce-nya nombor penerima zakat. Hari ini menjadi satu keadaan bila orang melihat bahawa pusat zakat ini adalah tempat untuk bergantung segala-galanya. Saya tak kata ini hak orang fakir miskin, hak asnaf. Kalau mereka betul layak, silakan. Memang mereka ada hak dalam tu. Tetapi saya nak kita sama-sama lihat gambaran zaman Omar bin Abdul Aziz, bagaimana zaman tu walaupun ada fakir miskin, walaupun ada asnaf, mereka kata no, I can independent. Saya boleh kerja, saya boleh cari rezeki. Tak apa bagi orang lain. Kita hari ni ramai yang rasa diri dia asnaf. Ramai yang jadi asnaf. Tapi saya tak nafikan Ustaz, dengan datangnya pandemik COVID-19 ini,
saya yakin adanya penambahan jumlah penerima ataupun meningkatnya jumlah asnaf dalam daftar zakat. Ustaz, itu sedikit pencambahan idea Ustaz. Mungkin kita nak lihat secara keseluruhan AMIL, agensi-agensi yang ada, NGO-NGO yang ada dan kolaborasi kerjasama dengan pusat-pusat zakat. Kalau Ustaz sebut tadi daripada 600,000 orang orang Islam di Pulau Pinang, baru 17% yang bayar zakat. Kita nak cakap apa Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Sedih Ustaz dengar. Ramainya fakir miskin di luar sana. Kalau semua orang bayar zakat dengan skedul, dengan jadual yang betul, dengan taksir yang betul Ustaz, anak orang Islam belajar free Ustaz. Akademik free, pelajaran free. Jadi orang Islam boleh memiliki aset yang lebih besar. Tidak ada satu badan ataupun satu peruntukan yang besar melebihi 30 trilion setiap tahun melainkan zakat di seluruh dunia. Walaupun Bill Gates pernah belanjakan duit yang besar, walaupun ramai jutawan-jutawan dunia ni mengeluarkan berbilion-bilion ringgit, tapi yang itu one off. Umat Islam setiap tahun bila dikumpulkan keseluruhannya satu dunia hampir 30 trilion US dollar. Jadi besarnya. Jadi kita nak ianya memberi kesan dan keluarkan asnaf ini kepada orang yang mukallaf, bukan lagi orang yang, yalah semua kita mukallaf, mereka pun mukallaf juga, tapi nak kata nak mukallaf itu dalam arti kata rasa dia boleh independen. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Dr. Ustaz Zul dan juga sidang penonton yang mengikuti program kita pada pagi ini di Zakat Pulau Pinang ni, insya-Allah setakat ini kita memang ada satu grup yang dipanggil sebagai peduli asnaf, yang mana mereka ni memang setiap hari akan keluar pergi melihat golongan-golongan asnaf ataupun fakir miskin lah khususnya yang berada di dalam negeri Pulau Pinang ni. Begitu juga kita mohon kepada masyarakat setempat juga, yang mana kalau ada fakir miskin ataupun asnaf yang ada di kawasan qaryah masing-masing, boleh terus maklumkan kepada Zakat Pulau Pinang kalau di Pulau Pinang ni, dan insya-Allah grup peduli asnaf ni dia akan turun pergi buat siasatan, dan seandainya benar apa yang telah dimaklumkan, maka insya-Allah pihak Zakat Pulau Pinang akan membantu apa keperluan yang dikehendaki oleh asnaf tersebut. Dan untuk makluman juga kepada sidang penonton dan Ustaz Zul dan juga Dr. Farid, kita di Pulau Pinang juga untuk tahun ini memang atas pandemik COVID-19 ni, jumlah asnaf ni dia meningkat sekali ganda. Menyebabkan untuk tempoh PKP yang lalu kita memang telah memperuntukkan sebanyak lebih kurang 16 juta untuk membantu golongan-golongan yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Jadi bagaimana yang kita sedia maklum ni, bila mana pandemik COVID-19 yang melanda negara kita, dan tak terlepas juga di negeri Pulau Pinang ni yang terkesan dengan wabak ini. Jadi pihak majikan ataupun pekerja-pekerja yang terpaksa berhenti kerja, yang terpaksa dipotong gaji dan dibuang kerja, pihak-pihak pemandu-pemandu e-hailing yang terkesan dengan pandemik ni, memang itu di antara golongan-golongan yang menjadi asnaf baru di dalam agihan ataupun di dalam bantuan-bantuan zakat yang disalurkan. Jadi
untuk Ustaz Zul, soalan yang berikutnya ni, kalau kita melihat kesan-kesan yang telah berlaku di dalam pandemik COVID-19 ni, adakah wajar Ustaz, ataupun bagaimana kalau kita menyeru kepada golongan-golongan yang layak untuk mengeluarkan zakat ni, golongan-golongan yang mampu, kita kata golongan-golongan yang kaya ni lah, yang wajib mengeluarkan zakat mereka ni, mereka membayar secara lebih daripada kebiasaan yang dibayar. Maksudnya, kalaulah zakat yang dikenakan ke atas mereka ni, yang wajib ni katakanlah mereka kena membayar RM1,000, tapi oleh kerana melihat keadaan masyarakat yang terkesan dengan pandemik COVID ni, mereka gandakan zakat tersebut. Adakah wajar macam tu bagi membantu golongan-golongan yang terkesan dengan pandemik COVID ni? Silakan Ustaz Zul. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Azhari. Sebelumnya pasti terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Farid yang di atas ulasan sebentar tadi ya, di atas persoalan tentang asnaf, tentang amil, dan semualah rakan-rakan yang masih setia bersama mencari keredaan Allah. Dalam konteks besar, soal harta kita ini adalah perkara yang paling besar yang akan ditanya oleh Allah di hari akhirat ya. Baik, adapun wajar atau tidak wajar untuk menggandakan zakat itu, saya kira macam soalan sajalah Ustaz Azhari nak tanya saja ya. Yang sebenarnya Ustaz Azhari pun dah buat dah bermeeting dah tentang perkara tersebut. Mereka telah membincangkannya ya. Kerana kita tahu bahawa zakat ini sesuatu yang tetap ya. Zakat itu adalah satu benda yang dah memang tetap ya. Yang kita katakan yu'khadhu min malin makhsusin biqadarin makhsusin biwaqtin makhsusin bisyartin makhsusin ila sinfin makhsusin ya. Maknanya zakat itu memang sifatnya tetap ya. Maknanya kerana itulah jumlah 2.5% tersebut berbanding dengan harta yang masih ada pada seseorang Muslim yang mengeluarkan zakat, maka jumlah itu rahmat Allah. Ya, saya membaca bagaimana para ulama membincangkan betapa rahmatnya Allah hatta pada memberi perintah. Ya, cuba bayang perintah solat hanya 5 waktu daripada 24 jam. Ya, sedangkan satu waktu tu katalah 5 minit. Kemudian dikali dengan 5, 25 minit daripada 23 jam yang lain. Ya, 25 minit. 3 jam 35 minit yang lain. Maksud saya 23 jam 35 minit yang lain. Maknanya Allah ambil sikit je. Termasuk harta kita 2.5 lah kita kata. Maknanya baki itu semua Allah tak kacau. Kamu buatlah apa yang kamu suka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adapun menggandakan jumlah ketetapan zakat, saya kira itu adalah satu benda yang terikat dengan peraturan Allah. Memang Allah kata kalau kita kena 1,000, memang 1,000 sahaja. Tetapi kita faham, bila kita faham roh zakat, sebab tu bukan sekadar kita faham hukum hakam zakat, tetapi kita memahami falsafah dan roh zakat. Bila kita memahami, barulah kita balik kepada apa ayat Quran yang telah dibacakan mula tadi oleh Al-Fadhil Dr. Ustaz Farid Ravi, yang membacakan tentang ciri pertama orang yang mendapat hidayah adalah yang solat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Allah menggunakan di sana kalimah infaq, yunfiqun. Dan satu juzuk daripada infak itu maksudnya zakat ya, satu juzuk daripada seluruh nafkah kita itu dia adalah soal zakat. Jadi saya nampak bahawa zakat tersebut adalah jumlah yang memang tetap, tetapi kita kena terangkan kepada masyarakat tentang roh dan falsafah zakat. Maknanya memang kita tengok kita punya kewajipan zakat hanya 1,000, tetapi kita tengok balik kepada harta sebab Allah hanya tekan kita 2.5% sahaja. Maka sebab itu di sanalah datang. Dan untuk kita lihat datang inilah sebab itu saya lihat ya, kalaulah kita semua ni, ya Allah, saya doa pada hari Jumaat untuk diri saya terutamanya yang fakir ini ya, dan mungkin kalau rakan-rakan yang lain menganggap ini juga sesuatu yang penting, marilah kita aminkan.
Bila kita nak ittiba' Nabi, bila kita nak ittiba' Nabi, saya nak ikut Nabi SAW, ya. Kita tahu kita takkan boleh ikut rupa Nabi SAW, ya. Kita takkan boleh ikut khalqan Nabi, ya. Ciptaan Nabi, bentuk Nabi. Nabi itu kerinting rambutnya, ya, separuh kerinting rambutnya, bagian wajahnya, bagian pipinya, bagian hidungnya, tak boleh, ya. Tetapi apa yang kita boleh mengikut akhlak Nabi. Baik, akhlak Nabi yang paling besar adalah pemurah. Ya. Ini yang kita kena pastinya saya yakin menjadi misi ataupun perkara penting yang kita kena sampaikan kepada masyarakat mengikut Nabi. Sebab ramai orang kata nak ikut Nabi tetapi dia tak nampak dengan jelas ialah akhlak Nabi paling besar adalah pemurah. Dan Nabi berjaya menyampaikan kepada para sahabat sebab pemurah ini daripada roh dan falsafah zakat. Ya, sebab zakat itu hanya kewajipan sebab Allah tu Maha Pemurah, tak nak berat-beratkan kita. Sebab kalaulah kita gandakan lagi zakat, maknanya gandakan kewajipan, berapa ramai lagi. Kalau tadi pun jumlah kita dah tengok, ya, berapa ramai orang yang masih belum sedar rahsia hikmah berzakat sampai menjadikan dia tak berzakat. Cuba bayang kalau kita gandakan lagi hukum tersebut, maka pada ketika itu berapa ramai lagi orang yang berdosa. Baik, kita simpan, maknanya had tersebut adalah maksus. Had jumlah yang kita keluar itu tertentu dan kita tak boleh tambah jumlah tersebut. Tetapi dalam roh seorang yang pemurah, ya. Sebab tu kalau kita tengok, ya, bila kita membaca ayat tentang fastabiqul khairat, kita tengok perang Tabuk yang berlaku pada tahun yang ke-9. Sayyidina Umar ni dia kata antara benchmark dia ialah aku nak lawan kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Itu dia punya benchmark nak lawan kebaikan. Sebab tu bila orang nak buat baik, dia kena tengok dia nak buat baik melebihi siapa. Barulah dia memahami fastabiqul khairat. Jadi dia kata bahawa sebab dia kaya, Sayyidina Abu Bakar juga kaya. Jadi dia yakin bahawa dia boleh berlumba ketika dia mendengar daripada Nabi langsung tentang betapa Nabi meminta para sahabat menginfakkan hartanya untuk jihad fi sabilillah. Ya, ini bukan zakat ni. Zakat dah settle dah. Maknanya jumlah zakat tentu sikit saja. Tetapi roh zakat itu difahami menyebabkan dia memahami keadaan sekarang umat Islam perlukan kepada sumber kekuatan. Dan kekuatan yang paling besar adalah setelah iman adalah material, adalah wang. Maka Sayyidina Umar kata apa dia? Aku pulang ke rumah dalam keadaan paling gembira. Cuba tengok, ya, orang pemurah ni, orang datang minta duit, ya Allah, gembira tak tahu nak cakap. Dan dia datang kepada Nabi SAW, dia ambil semua harta dia dan dibawa kepada Nabi SAW, dan pada saat tersebut Sayyidina Umar berkata, aku beri semua hartaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah tengok begitu banyak harta yang dibawa oleh Sayyidina Umar, ya, oleh khadamnya di luar. Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kamu? Maka Umar kata ada separuh sebab aku bagi ni separuh. Dan pada keadaan itu datang Sayyidina Abu Bakar membuat perkara yang sama dan Nabi tanya sama kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggal untuk keluarga kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku hanya tinggal Allah dan Rasul untuk mereka sebab aku bagi semua. Jadi kita tengok para sahabat ni berlumba-lumba. Maknanya orang yang layak mengeluarkan zakat sekarang ialah orang yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka dan sekarang kena berlumba untuk mencari kelebihan infak. Mencari kelebihan mengeluarkan harta-harta supaya bukan hanya terikat pada zakat. Sebab itu kita tak hanya terikat dengan hukum. Sebab hukum ada settle dah, saya dah bayar. Kenapa bising-bising? Tetapi kalau kita memahami tentang roh dan falsafah, ya, roh untuk menjadi Nabi. Saya, kalau kita tengoklah, saya contohnya, ya, di masjid, ya, kalau kita pergi Bosnia, di atas bumbung masjid, ya, dekat kubah-kubah yang bentuk Turki itu, ya, kita akan dapati di atas dan kemudian di kawasan hammam ataupun di kawasan tempat wuduk di sebelah lain, kita akan perasan satu benda yang sangat ketara. Apa dia? Bahawa di atas kawasan bumbung masjid tersebut akan ada ruang tempat beri makan kepada burung. Dan di kawasan luar tempat air ada ruang untuk para binatang supaya dapat meminum air. Ketika saya bertanya kepada mereka kenapa struktur masjid-masjidnya begitu, sebab memang Uthmaniyah memastikan bahawa seluruh binatang-binatang
dan hatta pada ketika itu pihak pemerintah menyediakan infak menyediakan infak untuk orang mendaki ke atas bukit dan kemudian menyediakan makanan sehingga pada burung-burung migran. Maknanya sehingga pada burung migran Khalifah Uthmaniyah memastikan bahawa mereka mendapat hak-hak mereka. Baik, kita undur sejarah. Kenapa begitu sekali? Sebab bermula daripada pemurahnya Rasulullah. Maka pemurahnya Rasulullah inilah yang kita kena sebarkan kepada masyarakat, sebab ada orang nak ikut Nabi dari sudut dakwah, ada orang nak ikut Nabi dari sudut solat, ada orang ikut Nabi dari sudut umrah. Tetapi kita terlupa bahawa benda paling besar ada pada Nabi adalah pemurah, sehingga semua isteri Nabi tak ada seorang pun melainkan semua pemurah. Semua para sahabat Nabi tanpa seorang melainkan semua pemurah. Maknanya kalau kita benar-benar nak ikut Nabi, maka sifatnya pemurah. Dan sifat pemurah ni, dan saya rasa sangat menarik, Masya Allah ya, bila kita tengok Nabi ketika wafat ataupun meninggal ayahnya, ketika beliau dalam rahim ibu, kemudian dihantar untuk dijaga oleh keluarga susuan, tetapi kemudian dijaga oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Kita membaca sirah tentang datuk Nabi, Allah ya, kita akan dapati bahawa Abdul Muttalib seorang yang sangat pemurah, yang pemurah itu dilihat oleh Nabi sehingga Abdul Muttalib memikul gandum untuk naik ke atas bukit-bukit di sekitar Mekah untuk diberikan makanan kepada burung-burung. Saya nak bagi tahu kenapa saya sebut pada diri saya tentang semua cerita ini. Maknanya pada umat yang berfikir untuk memberi, untuk menginfak, maka pada saat inilah ya, kalau perang Tabuk ketika keperluan mendesak, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman ibn Auf, para sahabat datang dengan harta-harta mereka. Maka pada ketika ini, terpenting adalah supaya kita dapat sama-sama berinfak. Ya, kita buka balik ayat tadi, daripada zakat, kita kembangkan kepada infak. Sebab kita yakin bahawa hanya dengan infak sahajalah roh daripada zakat adalah Allah akan gandakan harta-harta kita, maka insya-Allah Allah akan gandakan setiap kali kita semua melakukan infak dan sedekah. Dan tempat yang paling betul adalah di lembaga zakat Penang, sebab mereka ada data tentang orang-orang yang susah dan mereka buat kerja ini, dan kerana itu kalau saya bagi, kita bagi, mungkin pada ketika itu ada orang dapat dan ramai dapat. Nak menyeru juga semua rakan-rakan semua, mari kita tengok, kita rapatlah ketika susah ini seperti zaman Nabi. Ketika susah, maka orang-orang yang berada datang ke tempat untuk mengeluarkan infak harta mereka, maka lembaga zakat juga akan dapat memperkayakan insya-Allah infak-infak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz. Masya-Allah. Masya Allah, terima kasih di atas perkongsian yang cukup menarik oleh Ustaz Zul Ramli tadi. Jadi bagaimana kita melihat keadaan yang berlaku sekarang ni, makna kita kalau boleh kita nak jadi bagaimana apa yang telah didakwahkan oleh Nabi SAW kepada ahli keluarga baginda, begitu juga sehingga kepada sahabat-sahabat, untuk kita menjadi orang yang pemurah. Jangan kita jadi orang yang pemahal, Ustaz. InsyaAllah. Dan suka juga saya nak ingatkan sekali lagi kepada sidang penonton yang berada di luar sana yang ingin mengajukan soalan kepada kita, boleh terus bertanya di dalam Facebook Zakat Pulau Pinang. Dan insyaAllah selepas ini kita akan menjawab soalan-soalan yang ada, dan saya nampak ada juga soalan yang ada yang telah diajukan, tapi saya nak kaitkan sikit, ada soalan yang ditanya tu berkaitan dengan soalan yang akan saya tanya kepada Dr. Farid Ravi ni. Jadi saya terus kepada Dr. Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Ravi untuk menjawab satu persoalan ni, iaitu Doktor, bagaimana kalau orang yang dia duduk di Penang ni, Doktor, kemudian dia pun bekerja di Penang. Nak kaitkan juga dengan tajuk kita hari ni, di sini bukan di sana ni.
dia bekerja di Penang, duduk di Penang, kemudian hasil-hasil yang dia dapat di Penang, hasil pendapatan dia. Tapi tiba-tiba doktor dia bawa lari zakat dia pergi bayar di tempat lain. Maksudnya tak bayar di Penang doktor. Ada soalan dalam tu juga lebih kurang macam tu. Jadi minta pencerahan Dr. Farid Ravi berkaitan dengan persoalan tersebut. Fadhal ya doktor. Ya, terima kasih Ustaz Azhari, terima kasih Ustaz Zul Ramli. Banyak benda saya belajar hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan saya dan juga kepada jalan-jalan dakwah. Berkaitan dengan persoalan membayar zakat di negeri lain. Dia duduk di Penang, kerja di Penang, dia punya pay slip pun lambang Penang, kemudian makan, minum, tidur semua di Penang, tapi zakat dibayar di tempat lain. Dia macam mana pun hukum yang disebut oleh ulama ialah afdalnya bayar di negeri di mana kita menuai hasil. Afdal. Saya tak jumpa pendapat yang mengatakan haram sebab selagi mana dia bayar zakat, dia terlepas daripada tanggungjawab. Tetapi dalam saya membayar zakat, saya nak cari kesempurnaan. Bila saya kata afdal, itu adalah kesempurnaan saya dalam menunaikan zakat. Maka apakah kesempurnaan saya dalam membayar zakat? Maka hendaklah saya bayar di negeri saya bekerja. Di negeri saya dapat hasil. Di negeri saya dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rezeki tersebut saya dapat kongsikan dengan orang yang ada di persekitaran saya. So kita nampak dia punya ekosistem ni, lingkaran kehidupan dari sudut kekayaan dan pembahagiannya nampak bermanfaat, nampak dia akan lebih berkesan. Rasa kebertanggungjawaban. Allah Ta'ala sebut begini, walaupun ayat tu sebut mengenai bantuan atau sedekah kepada adik-beradik kaum kerabat, Allah Ta'ala sebut apa? Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wa atidhal qurba haqqahu, maka hendaklah kamu tunaikan hak kepada ahli kerabat, wal miskin, dan juga kepada miskin. Wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil, dan orang yang berada di jalan Allah. Persoalannya Ustaz, bila Allah Subhanahu wa taala sebut sebahagian infak itu hendaklah kepada ahli keluarga, kerabat, kaum kerabat, sanak saudara, saya boleh memberi interpretasi yang lebih kurang sama. Maksudnya, saya bekerja di Penang, saya menuai hasil di Penang, maka masyarakat di Penang itu adalah kurba saya, orang yang paling hampir dengan saya, orang yang paling karib dengan saya. Maka ambil inspirasi Al-Quran, maka infak yang paling baik adalah orang yang paling hampir dengan kita dari kalangan orang susah. Orang susah yang paling hampir dengan kita. Jadi saya duduk di Penang, maka saya hendaklah memberi keutamaan kepada asnaf yang ada di Penang. Dari sudut moralnya Ustaz, dia hendaklah membayar zakat di Penang. Kita nak tanya, apa alasan saudara pergi bayar zakat di negeri lain? Apa alasan? Kalau alasan dia kata kat sana dapat rebate. Sekarang ada pula satu sentimen itu siapa bayar zakat di setengah-setengah negeri tertentu, maka dia akan dapat rebate. Ada yang dapat 50%. Katakan saya bayar 1 juta, saya dapat balik 500,000. Sedangkan slip saya bayar zakat 1 juta tu saya dapat daripada zakat pusat zakat tertentu. Maka saya bawa lah kepada LHDN, kata saya dah bayar 1 juta zakat. Dalam masa yang sama saya dapat 500,000 untuk saya agihkan sendiri. So maka timbullah individu-individu yang agak rasa macam berminat dengan tawaran-tawaran ini. Maka ramailah yang lari pergi sana dan pergi sini. Bagi saya, hendaklah membayar zakat di negeri di mana kita bekerja. Itu lebih afdal dan lebih berkesan dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pendapat saya Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah.
Terima kasih atas pencerahan Al-Fadhil Dr. Farid Ravi tadi. Maknanya kalau kita memperoleh rezeki di situ, afdalnya di situlah kan? Sebab kalau kita bayar di mana-mana pun dari segi hukum fiqh ni, dari hukum syarak ni, insya-Allah sah kan. Cuma kita nak yang terbaik. Yang tu yang kita pegang. Jadi saya nak apa nama ni? Nak kepada soalan, kita ada masa lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit lagi. Kita ada persoalan ni. Jadi saya nak minta Dr. Zul respon sikit. Soalan ni saya combine lah sebab dia ada lebih kurang sama juga. Ada soalan di sini maknanya menyebut tentang kalau kita mengagih zakat itu secara sendiri, yakni kita mengagih terus kepada asnaf tanpa kita melalui amil yang dilantik ataupun pusat-pusat zakat di negeri masing-masing ni, menyebabkan perbuatan tersebut dianggap berdosa. Sekiranya kita tak bayar kepada amil lah, bayar terus kepada asnaf yang layak terima zakat. Dan begitu juga ada satu lagi soalan ni, dia kata saya dengar Ustaz Habab. Oh ni kira bahasa utara Piau punya type ni Ustaz. Saya pun baca ikut dia punya ayat. Dia kata saya ada dengar Ustaz Habab, tak tahulah Ustaz mana yang Habab tu. Kalau kita bayar zakat kat orang susah terus berdosa. Ni bunyi Penang betul Ustaz ni. Ustaz tu kata ni fatwa daripada Majlis Muzakarah Kebangsaan. Jadi betul ke Ustaz? Ustaz terang sikit boleh? Sebab ramai juga orang kampung saya bayar zakat dekat orang susah terus. Maknanya tak bayar dekat amil yang dilantik ni. Jadi mohon Ustaz Zul menjawab soalan ni. Fadhal Ustaz. Baik, ya sebenarnya yang jawab paling sedap ni Dr. Farid Ravi lah ya, yang lebih tepat di jawapan dia ya. Jadi kalau apa pun nanti Al-Fadhil Ustaz Dr. Farid Ravi dia boleh menjawab. Kalau dia nak tambah, kita bagi dia tambah Ustaz. InsyaAllah. Baik, sebab itulah bila sebut dalam muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan menetapkan perkara itu, mesti dia ambil kira semua benda ya. Dan sebab perkataan tadi berdosa ya, berdosa. Okey ya. Sebab pertama sekali, adakah kalau kita tanya pada para mufti, kebanyakan mereka menjawab jawapannya sah. Ya, sah maksudnya dia tak berdosa, tetapi dia ada syarat juga tu. Dia ada syarat juga. Syaratnya adalah beri kepada orang yang betul. Tetapi kalau kita ni, orang call kita, katalah dia mengaku miskin, kita ada duit zakat simpan ni. Dia call, kemudian kita pun terus bank in kat dia, contohnya, duit zakat kita. Sedangkan hakikatnya dia tidak miskin. Ataupun tak menepati kriteria miskin yang sepatutnya. Jadi, duit yang kita tadi tak sah lagi. Ya, duit kita tu, di sisi Allah kita belum berzakat. Tadi Al-Fadhil Dr. Farid Ravi dah sebut di permulaan tadi ya. Kalau sebanyak itu kita bagi, kita hanya dianggap sebagai sedekah. Maknanya bukan bayar zakat. Sebab zakat ni memang jumlah tertentu yang dikira secara tertentu kepada orang tertentu. Dan kerana itulah kita perlu kepada amil. Sebab amil yang betul-betul mengenal pasti. Ya, dunia pada hari ini, setengah orang dia boleh bergambar, dia hantar kat kesusahan dia duduk kat satu-satu dangau, dia duduk kat satu-satu pondok, sedangkan itu bukan rumah dia sebagai contoh. Lepas tu akhirnya kita nampak, kita pun bagi zakat kita kat dia. Pada ketika itu kita berdosa sebab memberi pada orang yang tak sepatutnya, ya. Dan tetapi kalaulah orang yang sepatutnya itu kita bagi, itu memang layak, maka jawapannya sah. Tetapi tetap dalam majlis fatwa kata berdosa. Kenapa berdosa? Sebab dia telah membuat perbuatan tersebut dengan membelakangkan satu lagi perintah. Ya, perintah untuk taat kepada ulul amri supaya memberikan kepada wakil yang diberikan. Sebab kenapa datangnya perintah itu, cuba bayang. Kita just imagine sekarang ni. Semua orang di Penang, semua orang di Malaysia, tadi Al-Fadhil doktor sebut satu dunia sampai 30 trilion US dollar ke 300 trilion US dollar.
okey sekarang you all tak payah bagi kepada, sebab kiraan tadi dapat, sebab kita bila kita centralize kan, kita ada data dan kira-kira. Ya, yang orang bagi kita tak baik, kita bayang macam ni, semua orang pakat bagi sendiri saja. Baik, apa jadi kepada masyarakat? Akan ada orang yang bagi ikut pada orang yang disuka. Dia bagi pada kumpulan yang dirasa perlu, tetapi rupanya ada orang lain yang lebih layak. Maknanya cara beri kita jadi salah. Bila cara beri kita jadi salah, datang dosa lagi. Jadi bagaimana cara nak membuang dosa-dosa ini? Maka kita buat dengan hanya bagi kepada wakil yang telah dilantik oleh ulul amri, ya, amil yang telah dilantik oleh ulul amri. Maknanya pada ketika itu balik pada hadis Nabi tadi. Kita pun kata depa ni bukan bagi betul-betul. Nabi dah sebut kalau mereka berbuat zalim, mereka berdosa. Tetapi kita punya tanggungjawab utama dah selesai. Jadi kita kena tengok perkara ini, dan saya setuju juga dengan Al-Fadhil Dr. tadi, Dr. Ustaz Farid Ravi tadi, maknanya kita akan perkasakan lagi di lembaga zakat kita supaya kita lebih bersifat proaktif, kita lebih bersifat kehadapan, membumi kita punya maklumat itu supaya fresh dan updated, supaya apa? Supaya kita dapat beri pada orang yang tepat pada sasaran menurut kehendak tersebut, ya. Jadi sebab kita faham, ya, kenapa zakat itu bukan sekadar kewajipan, tetapi sebenarnya zakat adalah merupakan ubat untuk masyarakat, ya. Sebab ketika ada orang menjadi kaya, akan ada orang yang Allah miskinkan dia, ya. Maka dengan sebab orang yang miskin tersebut, maka zakatlah yang menampung dan mengubat. Sebab tu kalau kita depan mata kita kat Penang, kita cari rezeki kat itu, kita pakai kereta besar, kita tunjuk depan orang miskin, tapi duit zakat tu duit tak tumpah pada mereka, maka orang-orang miskin takkan terubat. Sebab itulah para ulama menetapkan memang perlu, ya, supaya memberi kepada di tempat mana orang fakir tu lihat kita mencari rezeki. Sebab setiap hari kita tak tahu. Saya teringat Mufti Brunei, saya pernah duduk dengan beliau, dan kemudian bila saya pergi Brunei barulah saya dapat hayati maksud dia. Dia kata, ya, dia cakap lembut, dia kata pisang yang tergantung di gerai tu, sebelum kita beli, dia kata, tahulah berapa ada mata-mata orang miskin, ayah-ayah miskin yang nak beli tapi tengok dalam dompet duit tak ada. Maka sebab tu dia kata, kalau kita beli bukan masalah halal atau tak halal, sah tak sah jual beli, tetapi berkatnya sedikit. Maknanya, kalau kita mengabaikan untuk beri zakat kepada kita, pakat keluar je ke mana, apatah lagi dengan tadi doktor sebutkan kerana ada rebate, ada masalah-masalah, ada insentif duniawi yang lain, tetapi membuang roh dan falsafah itu, maka kita sedang mencederakan, kian cedera fakir-fakir miskin, dan golongan fakir bila dia tercedera, maka dia akan menjadi perosak dalam masyarakat, maka jenayah. Masyarakat tersampai, sedar atau tak sedar, kita sedang memadamkan jenayah-jenayah yang ada dalam masyarakat. Dan sebaliknya, kalaulah orang kaya terus dia pegang kekayaan dia, atau dia alih kekayaan dia kepada tempat lain yang tak ada kena-mengena, maka orang fakir tersebut berpotensi untuk menjadi para penjenayah. Jadi sebab tu harta kita tak berkat, dan akhirnya apa dia? Dia rompak kita juga akhirnya. Jadi sebab tu semua yang saya kasih sekalian, itulah lebih kurang saya kira ulasannya lah. Dan sebab kalau ikut Ustaz Azhari tadi pun mungkin soalan saya tengok doktor, kita tengok pun Ustaz Azhari tengok jam 3 kali tadi sebenarnya masa saya cakap, menunjukkan masanya kita dah tamat dah tu, ya. Jadi orang ahlul hikmah dia memang macam tu lah. Dia nak habaq kata masa dah habis dah. Jadi dia tarik sikit jam dia, saya faham lah tu, ya. Jadi semua yang saya kasih sekalian mungkinlah di penghujung dia, sebab bila kita nak buat dalam soal zakat atau infak ataupun sedekah, ya, kita ada dua benda lah yang mungkin bergerak serentak, ya. Yang pertama, bagaimana nak membangunkan sifat pemurah, ya, itu perlulah, ya. Dalam surah Kahfi pun Allah ceritakan tentang kisah apa dia, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'amaha ahlaha fa abau aydayyifuhuma. Sebenarnya nak menceritakan tentang satu kaum yang miskin, ya, satu kaum yang bakhil. Jadi di situ kalau kita tengok sebagai mufassir kata apa dia, bakhil ni dia boleh jadi perangai kaum atau perangai setempat. Jadi maknanya bukan seorang bakhil, dua orang bakhil, akhirnya sekampung bakhil, ya. Tetapi apa yang berlaku ialah
walaupun kanzun, harta yang tersimpan di bawah bumi tersebut sebenarnya akan tertutup bagi orang bakhil. Itu mafhumnya. Maknanya kalau kita banyak bakhil kita, harta yang patut keluar tumbuh untuk kita takkan keluar. Ya, Allah hanya tumbuhkan harta apabila kita tu pemurah. Itu satu benda ya. Kita harap ya Allah dengan bincang kita ni, saya dan kita makin bertambah sifat pemurah kita dengan sebab kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah. Sebab zakat itu pun maknanya adalah mengembangkan harta kita, bukan untuk mengurangkan harta kita ya. Baik, kemudian yang kedua ialah bagaimana kita bijak ketika kita bersifat pemurah ya. Maksudnya bijak adalah ke mana patutnya kita bagikan ya. Sebab dalam dunia medsos pada hari ini, orang yang bijak dapat menyebarkan begitu sebab kalau di barat ya, soal kebajikan telah menjadi sumber keuangan sehingga orang mengeksploitasi isu-isu kemiskinan dan kesusahan. Dan mereka menjadi jutawan dan kaya raya dengan sebab mereka eksploitasi. Jadi sebab tu berapa ramai masyarakat yang tereksploitasi dengan canggihnya cara mereka menampilkan diri, akhirnya orang memberi sumbangan kepada mereka dan pada ketika itu pemberi sumbangan tanpa sedar dia telah tereksploitasi dan akhirnya mengabaikan amil-amil yang dilantik, sedangkan katalah seorang ya, kalau saya lah kata, saya pun kemudian saya bagi sedekah saya, tetapi sedekah tersebut untuk seorang, bukan untuk 1000 orang di tempat tersebut, tetapi highlight menunjukkan bahawa saya memberi sedekah yang besar untuk seorang dan mungkin untuk bulan tu saja. Tetapi lembaga zakat akan pergi kepada 999 orang yang lain yang keluar bukan sehari, bukan keluar sebulan, tetapi sepanjang masa sehinggalah dia keluar daripada asnaf tersebut. Jadi sebab itu pada masyarakat kena faham tentang perkara ini. Sebab tu nak selesai masalah, nak ringkaskan kalam, maka terbaik adalah kita serahkan, macam Nabi kata, berilah sokongan dan berilah sokongan kita itu kepada amil yang dilantik oleh ulil amri. Wallahu a'lam. Saya kira semoga ada kebaikan untuk diri saya dan kita semua, Ustaz, Doktor, dan terima kasih pastinya pada semua rakan-rakan. Mungkin tak sempat, tak apa. Orang Penang kata tak apa ya. Nanti kita jumpa lagi. Dia kata sempoi. Okey. Okey Ustaz, memang sempoi Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Cuma ada lagi persoalan tu saya yang dikemukakan oleh sidang penonton kita. Jadi nak minta ni, tak apa, saya minta sikit untuk Dr. Farid jawab soalan ni. Kalau tak jawab lagi nanti dia merajuk pula Doktor. Jadi tengok soalan ni yang berbunyi, dia kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya soalan. Saya ada maklang. Maklang ni maksudnya ibu saudara kan. Maklang saya ni orang kaya, duit berlambak Ustaz, tapi dia berumur dah, maksudnya dah tua tu. Saya duk suruh maklang saya bayar zakat, dia tak mau Ustaz, ketegak. Dah macam-macam saya nasihat. Lah ni nak buat lagu mana Ustaz? Tu yang tu Ustaz pandailah lagu-lagu tu Ustaz. Nak buat lagu mana Ustaz, nasihat dia. Ada cara lain ke? Dan satu lagi, combine lagi, Doktor jawab sekali lah. Dia kata bayar zakat negeri lain, minta zakat kat negeri Mastotin. Macam mana ni Ustaz? Macam tak adil. Okey Ustaz, dua soalan tu Ustaz. Tafadhal Dr. Rabi. Dr. Farid Rabi minta. Okey. Ni nak tanya Mak Lang ni. Mak Lang pasal apa Mak Lang tak nak bayar zakat ni? Ni kena habaq yang lelok dengan Mak Lang. Besok kalau Mak Lang mati, ni semua ni kena tanya besok depan Tuhan. Kalau ada emas ke, duit ke, semua ni kalau hak orang lain, kita mati, kita tak bayar zakat, berdosa. Berdosa. Kena beritahu elok kat Mak Lang ni. Sebab tak banyak pun, sikit je Mak Lang. Kena pujuk, kena suruh bayar juga. Sebab kalau mengikut
pandangan Syekh Abdullah Bayyah, bagi negara yang mempraktiskan undang-undang peraturan Islam ni, sekiranya ada di kalangan rakyat yang beragama Islam tidak mahu membayar zakat, maka pihak pemerintah boleh mengambilnya secara paksa. Macam mana hari ini kita diperlakukan oleh, macam mana hari ini kita berhadapan dengan LHDN, kita akan dapat surat, kita kena blok keluar negara, kita kena itu, kita kena ini kan. Kena cari kan, sentiasa ada surat datang dan surat lawyer dan sebagainya. Dalam zakat ni kita tak buat sebab kita tidak ada full swing untuk memaksa orang bayar zakat. Kita hanya lebih kepada proses menggalakkan. Tetapi mengikut enakmen undang-undang agama Islam negeri masing-masing, saya rasa ada peruntukan yang mana orang Islam hendaklah membayar zakat dan boleh dikenakan tindakan sekiranya tidak membayar zakat. Cuma dalam kes Mak Lang ni dah berumur, Mak Lang tak tahu nak bayar zakat macam mana. Dan Mak Lang ingatkan bayar zakat ni hantar RM10, RM20 bila nak bulan puasa ni, hantar makanan sikit kat masjid, itu kira niat zakat dah lah. Tak sama. Zakat dengan bagi sedekah tak sama. Saya boleh bagi orang 10 orang makan, 100 orang makan. Itu bukan zakat, itu sedekah. Tak sama. Tiba-tiba, Ustaz, bulan lepas saya dah bagi 500 orang makan. Ustaz, boleh tak saya 500 orang tu makan tu saya belanja dalam RM3,000 lah Ustaz. Satu bungkus biryani ni dalam RM23. Ada dalam RM3,000 saya belanja Ustaz untuk makan. Jadi boleh tak saya didak saya punya zakat? Saya kata mana boleh. Dia tak boleh pakai dulu dia bagi sedekah, sekarang dia nak masukkan sedekah tu dalam zakat. Tak boleh. Jadi Mak Lang ni kita pujuk elok-elok suruh bayar zakat. Keduanya, isu bayar zakat bayar zakat di negeri lain. Kemudian mohon bantuan zakat di negeri lain. Ini memang tak patut, sangat-sangat tak patut. Sangat-sangat tak patut. Kalau kita ni rasa kita pernah menyumbang dekat zakat, maka bolehlah kita rasa kita berhak untuk menerima bantuan pula. Dia dalam zakat ni dia ada konsep takaful, dia ada konsep at-tadhamun, dia ada konsep at-ta'aruf, at-ta'aluf. Jadi semua ada dalam zakat. Tapi bila seseorang itu bila bayar zakat dia bayar kat negeri lain, bila minta bantuan dia minta bantuan kat negeri lain adalah tidak wajar. Dan saya yakin lembaga zakat pusat zakat Pening dia takkan ambil itu sebagai satu note yang serius sehingga kalau dia jatuh asnaf kita tak bantu. Jadi bagi saya hendaklah bersifat adil. Di mana saya bekerja di situ saya bayar zakat. Kalau kita dah ada senarai bayar zakat, kelak bila kita dikategorikan sebagai fakir miskin, mungkin tengok dia ni dulu bayar zakat tau, tapi dia jatuh fakir miskin dah sekarang ni. Jadi kita kena beri keutamaan. Sama juga boleh print. Saya fikir begini Ustaz, saya bayar zakat di Selangor. So saya punya zakat potong bulan-bulan lah. Potong bulan-bulan, saya boleh print daripada mula saya kerja sampai sekarang yang saya potong zakat melalui gaji tiap bulan. So boleh dikira balik, calculate balik jumlah keseluruhan yang saya bayar, jumlah yang saya bayar ke LSDN, saya bayar dekat zakat. So boleh dikira balik, boleh dikalkulate balik. Jadi takdir katalah esok lusa saya jatuh fakir miskin. Bila minta bantuan dekat zakat. Zakat masuk nombor IC dia kata, dia ni bayar zakat kat kita hampir 20 tahun lah. Sekarang dia susah, kita pula bantu dia. Itu ada konsep at-takaful at-tadhamun. Kan bantu bila sampai. Sama juga Ustaz, saya ni seorang yang suka derma darah kan. 5 bulan, 6 bulan sekali, setahun 2 kali saya derma darah. Saya ada buku derma darah. Bila saya accident atau ahli keluarga saya accident, saya akan diberi prioriti, beri keutamaan. So ini dari sudut kemanusiaan Ustaz, tak boleh kita nak nafi. Jadi bagi saya adalah tidak wajar bila kita duduk di negeri lain, kita bayar zakat di negeri lain, kemudian bila kita susah kita minta di negeri kita. Mungkin juga dia rasa kita punya duit zakat banyak lagi ya. Jadi negeri yang miskin lah kita bagi, negeri yang kaya ni tak payah bagi. Itu bukan persoalan yang perlu dia pertimbangkan. Dia harus melihat dari sudut pelaksanaan.
So pelaksanaan, dan saya yakin lembaga zakat. Ustaz, saya rasa kagum Ustaz, saya nak ucap syabas dan tahniah kepada kepada pusat zakat zakat Pulau Pinang ni. So, tahniah sebab dalam musim pandemik ni dah belanja 15 juta. Besar tu. Bagi saya satu jumlah yang besar. Dan ada negeri-negeri lain yang pendapatan zakat agak mewah pun belanja jumlah yang sama juga. So bagi saya Penang, bila zakat Penang, zakat Pulau Pinang ni bila keluarkan 16 juta, itu satu usaha yang bagi saya genuine. Nampak genuine. Tengok wajah Ustaz Azhari, kita lagi yakin dengan pusat zakat dengan zakat Penang. Ustaz Azhari dan juga sahabat-sahabat di sana, saya yakin, dan ramai juga yang saya kenal. Masya Allah, pusat-pusat zakat di Malaysia ni kesemuanya berjalan dengan baik. Tak perlu ada yang prejudis. Ayo kita beri kerjasama supaya zakat disalurkan melalui proses yang betul, melalui perincian yang betul. Cuma saya nak ulas juga soalan sebelum ni yang diajukan kepada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli berkaitan dengan zakat yang dikeluarkan itu merujuk kepada bila saya keluarkan zakat saya keluarkan zakat persendirian. Kata saya zakat, saya cari orang, saya bagi. Saya cari fakir miskin, saya bagi. Ustaz, dalam katakan saya keluar zakat RM2,000 Ustaz, contoh. Saya bayar zakat RM2,000. RM2,000 tu ada 8 asnaf Ustaz. Dalam RM2,000 ada 8 asnaf. Kalau RM2,000 tu ada 8 asnaf, kalau dia boleh mencari 8 asnaf tu dia bagi sikit seorang, mungkin dia terlepas. Tapi kalau RM2,000 tu dia hanya beri pada satu asnaf, habis asnaf yang lain, bukankah Allah kata asnaf ni ada 8? Kenapa kita masih bagi bantuan pada orang, pada asnaf yang satu? Sebab itu jumlah yang terkumpul di pusat-pusat zakat diuruskan secara fatwa, secara ulasan daripada pejabat mufti mengenai pecahan agihan zakat kepada asnaf berdasarkan kepada keperluan dan juga jumlah penerima bantuan tersebut. So zakat ini institusi yang perlu dihormati, perlu diberi kerjasama. Orang Islam perlu tampil mempertahankan dan memberi kerjasama dalam menggalakkan orang lain bayar zakat dan menjadikan institusi ini institusi yang menjadi laluan untuk kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Fadilah Al-Fadhil Dr. Farid Ravi di atas jawapan yang telah diberikan. Mudah-mudahan penanya-penanya soalan yang berada di dalam talian kita ni dapat menerima jawapan-jawapan yang telah diberikan tadi, insya-Allah. Jadi saya untuk yang terakhir ni mungkin seminit kepada kedua-dua ahli panel kita untuk buat sedikit rumusan, seterusnya menyimpulkan tajuk yang telah kita bincangkan bersama pada pagi ini. Jadi saya persilakan dulu Dr. Farid Ravi untuk buat rumusan dan sedikit kesimpulan. Allah ya Doktor. Ya. Kesimpulan yang dapat saya berikan bahawa di mana kita menuai hasil, di situ kita keluarkan zakat. Itu yang pertama. Keduanya, kita memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pusat-pusat zakat. Kerana mereka ada data, mereka tahu bagaimana nak menyantuni asnaf, berhubung di mana dan dapatkan mereka di mana dan apa keperluan-keperluan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiganya, perlu ada awareness program ataupun program-program yang memberi kesedaran akan kewajipan berzakat di kalangan masyarakat, dan kita lantik duta-duta di kalangan orang yang boleh bercakap dan juga boleh menyampaikan maklumat kepada penduduk di Pulau Pinang yang beragama Islam supaya segera menunaikan tanggungjawab membayar zakat. Dan seterusnya, zakat ini seperti mana kita bincang tadi adalah satu proses
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau orang Islam, sekiranya orang Islam dapat menyedari akan kepentingan zakat dan juga bagaimana zakat ini boleh membangunkan ekonomi orang Islam dan menjadikan orang Islam ini lebih berdaya saing di dalam segenap segi. Oleh demikian, ayo sama-sama kita memberi sokongan padu kepada pusat-pusat zakat dan membayar zakat di negeri di mana kita bekerja. Mudah-mudahan lebih dikasihi dan lebih dirahmati dan lebih dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada Pusat Zakat Pulau Pinang. Alhamdulillah di atas perkongsian yang begitu menarik, ilmu-ilmu yang telah dilontarkan untuk kita ambil manfaat bersama. Maknanya banyak pengajaran hari ini yang kita boleh ambil daripada forum kita pada hari ini, dan saya teruskan pula kepada Al-Fadhil Ustaz Zur untuk buat sedikit rumusan dan kesimpulan pada hari ini. Allah ya Ustaz. Baik, sekali lagi saya kira rumusan yang diberi oleh Al-Fadhil Dr. Ustaz Farid Rabi tadi dah sempurna dan dah boleh dijadikan conclusion lah untuk sama-sama kita melalui laluan hidup dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin insya-Allah para penonton ataupun pendengar yang bersama dengan kita ini, marilah kita menjadi ejen-ejen kebaikan lepas daripada ini, ya. Marilah kita menjadi ejen lembaga zakat, ya. Kitalah yang akan menyampaikan, sebab ramai sebenarnya rakan-rakan di pejabat yang tak sedar, tak tahu, yang mereka tak menonton forum ini, yang menyebabkan mereka tak rasa rupanya satu kewajipan untuk aku. Jadi mari kita menjadi seperti yang sentiasa disebut oleh Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah tentang daripada aku, kata Nabi, dan hari ini konteksnya adalah tentang zakat. Kita cakap aku insya-Allah nak menjadi ejen zakat. Maksudnya kita secara percuma kita nak bagi tahu, dan orang tersebut dengan sebab kita sampaikan lantas dia mengeluarkan zakat, kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tak perintahkan kita zakat melainkan mengandungi rahsia yang tak terungkap pun oleh manusia, ya. Kita bila susah tentang keuangan, kita rasa kita kena cari keuangan. Tetapi Allah bagi tahu bahawa kamu keluarkan keuangan yang ada pada kamu itu, itulah yang akan menjadikan rezeki kamu berkat. Saya ni orang Kuala Tembeling Ustaz, ya, orang Tembeling, ya. Kami biasa yang nak bangga sikit pun ikan jelawat Ustaz. Ustaz tak biasa makan ya. Ikan jelawat ni Ustaz, kalau buat kari apa tu? Kari apa Penang tu? Kari apa tu? Penang apa tu? Sikandak. Sikandak. Lama tak pergi Penang sampai tak berapa nak ingat dah, masya-Allah, ya. Baik Ustaz, sesimpelnya untuk semua rakan-rakan lah, ya, semua rakan-rakan yang menonton, ya. Kita katalah saya dapat, dan Ustaz, ikan jelawat ni sekilo Ustaz, lah ni dah hampir RM600 Ustaz sekilo. Katalah saya pergi tangkap ikan di Sungai Pahang Ustaz, dapat jelawat 2 kilo Ustaz. Maknanya senang-senang saya balik rumah, saya boleh dapat 1,200 Ustaz. Baik, saya bagi tahu pada orang rumah saya, dia kata sebab sana mereka tak masak kari Ustaz, mereka masak tempoyak. Saya kata bagi tahu lah rumah kan, pi persiap semua awal-awal apa semua tu, tumbuk cili, tumbuk apa lah saya pun tak tahu tu. Kemudian nanti bila saya balik, bagi kat orang rumah, saya bagi tahu kat dia, letak atas periuk, insya-Allah ikan jelawat hak sekor ni terus masuk dalam tu, ya. Dan saya rasa insya-Allah sedaplah ikan jelawat kita, ya. Tak buang insang, tak buang sisik, tak buang apa pun, perut semua tak buang. Sebab bila orang rumah nak buang, saya kata, hang buang apa? Hang buang tu nanti kurang berat dia. Jadi bila kurang berat, kurang nilai dia.
ya, cuba makan insya-Allah dengan empedu, dengan perut, dan itulah yang kita makan tiap-tiap bulan, tiap tahun yang kita makan tak sebatu tak sedap. Kenapa rezeki tak sedap? Kenapa rumah tangga tak sedap? Kenapa tak seronok? Sebab rupanya dok campur semua benda tu. Maka nak bagi sedap kena buang yang bukan bahagian sepatutnya. Jadi itulah yang zakat hak kita keluar sikit tetapi menjadikan sedap kehidupan kita insya-Allah. Jadi kita semua jadi ejen insya-Allah dan kita support insya-Allah benda baik, ya. Orang baik dia akan support benda-benda baik. Hak tak betul kita sama-sama perbetul insya-Allah, sebab tak ada benda yang sempurna kalau kita namanya manusia insya-Allah. Baik Ustaz, mohon maaf Ustaz, cakap-cakap tadi nak belajar cakap Penang tak berapa nak jadi, ya. Kemudian terima kasih Lembaga Zakat bagi ruang dan beruang ini. Terima kasih doktor sebab nak jadi pasangan untuk kita, dan terima kasih semua yang menonton ni, dan ampun maaf daripada saya sudahi dengan kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Zul Ramli di atas kesimpulan dan rumusan itu tadi. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Ustaz, kalau tidak janji perancangan kita esok, kalau tidak kita boleh makan dah kari kepala ikan di sini Ustaz. Tapi Allah Maha berkuasa, Allah atas kehendak Allah juga kita terpaksa secara online ni saja. Jadi saya zakat ada khabar kan? Jadi kepala ikan pun ada khabar jugalah. Betul Ustaz, insya-Allah terbaik. Baik, insya-Allah kita ingat yang tu Ustaz, ana pegang tu. Maknanya qada ni wajib apa ni kena buat ni Ustaz. Jadi terima kasih banyak. Saya rasa masya-Allah, rasa macam walaupun kita dah agak terlebih juga masa kita lebih kurang 16 minit juga, tapi rasa macam masih lagi tak puas lah duduk bersama-sama dengan dua orang panelis yang hebat ni untuk kongsian ilmu. Mana memang sikit sangat yang kita boleh rasa sikit sangat ruang tu sama-sama dengan kita. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita lagi pada waktu-waktu yang lain. Alhamdulillah Ustaz Dr. Farid Ravi dan juga Ustaz Zul Ramli, terima kasih banyak kena memberi ruang masa untuk bersama-sama dengan Zakat Pulau Pinang lah, khususnya di dalam melaksanakan forum berkaitan dengan tajuk di sini bukan di sana ni. Jadi begitu juga terima kasih kepada penonton-penonton yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan jangan lupa tuan-tuan, kita dah pun masuk bulan 12 ni, mana bulan Disember ni. Ingatan untuk diri saya juga dan kepada semua yang mengikuti program kita untuk sama-sama kita lunaskan zakat kita sebelum berakhirnya 31 Disember ni. Mungkin ada di kalangan kita yang terlupa dan ada yang tak diperingatkan. Jadi moga-moga kita tengok program kita ni akan mengingatkan mereka untuk membayar zakat. Dan insya-Allah bayar di mana? Kalau di Pulau Pinang, bayarlah di Pulau Pinang. Kalau Ustaz Farid Ravi bersama dengan Ustaz Zul di Selangor, maka bayarlah di Selangor. Begitu juga yang lain-lain, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan banyak kebaikan kepada kita. Dan yang penting sekali perjalanan kita ni, insya-Allah kita nak mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan apa yang telah kita lakukan, dan itulah yang akan menjadikan saham-saham kita yang terbaik untuk kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bagi lagi ruang dan masa kepada kita untuk sama-sama lagi berada di dalam ruangan-ruangan yang lain pula, insya-Allah. Kadar itulah dulu pertemuan kita bagi forum perdana online ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.